Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kelas matematik tingkatan 3 hari ini kita sambung lagi belajar bab 9 garis lurus. Okey, standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah standard pembelajaran 9.1.2, iaitu menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain. Okey, kenapa dalam bentuk lain? Okey, sebenarnya apa yang kamu belajar, tajuk 9 bab tingkatan 2, tingkatan 3 adalah sambungan apa yang kamu dah belajar. Tajuk tingkatan 2 iaitu bab 10. Okey. Bab 10 iaitu berkaitan dengan kecerunan garis lurus. Okey, dalam tu ada berkaitan dengan tajuk bab 9 tingkatan 3. Jadi untuk bagi pemahaman yang lebih, saya nak kamu buka juga buku nota tingkatan 2. Okey, buka tajuk rujuk tajuk 10 sebab dia ada kaitan dengan tajuk 9 tingkatan 3. So sebenarnya persamaan garis lurus yang kita belajar masa tingkatan 2 itu ialah yang ini, y sama dengan mx tambah c. Okey, sebenarnya persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c ni juga boleh ditulis dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Okey, dan juga kita juga boleh tulis dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. So bermakna persamaan garis lurus ada 3 cara kita boleh tulis. Okey, yang pertama y sama dengan mx tambah c yang kita belajar masa tingkatan 2. Rujuk balik masa tingkatan 2 bab 10. Okey, untuk tingkatan 3 kita tambah lagi 2 bentuk cara menulis persamaan garis lurus. Okey. So kena rujuk baliklah. Saya rasa banyak yang lupa. Okey, yang kita dah belajar masa tingkatan 2. So buka juga buku tingkatan 2. So untuk tajuk hari ini kamu kena rujuk buku teks bermula muka surat 230. Apa yang kita nak belajar hari ini bermula di muka surat 230. Okey. So persamaan garis lurus, okey, yang kita dah belajar masa tingkatan 2 iaitu y sama dengan mx tambah c. Okey, boleh ditulis dalam bentuk boleh juga boleh ditulis. Maksudnya ketiga-tiga ni benda yang sama. Y sama dengan mx tambah c sama juga dengan ax tambah by sama dengan c dan sama juga dengan x per a tambah y per b sama dengan 1. So ketiga-tiga ni okey, benda yang sama iaitu persamaan garis lurus. Yang kita belajar tingkatan 2 satu saja, y sama dengan mx tambah c. Untuk tingkatan 3 kita tambah lagi 2. Okey, so buka buku tingkatan 2 juga nah supaya kamu lebih faham. Okey. Untuk bagi persamaan garis lurus yang jenis bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1 ni, a ni ialah tu ialah pintasan x. Nampak tak di atas a ada x kan? So a tu sebenarnya nilai bagi pintasan x. B ialah nilai untuk pintasan y. So, pintasan x, pintasan y pun kita dah belajar masa tingkatan 2 bab 9. Apakah pintasan x, apakah pintasan y? Rujuk balik buku tingkatan 2. Buku nota tingkatan 2. Tapi senang je nak ingat. Okey, kalau kamu lihat persamaan garis lurus ni, x duduk atas, bawah dia a. So, a tu sebenarnya pintasan x. Y duduk atas, b duduk di bawah. So, b tu sebenarnya pintasan y. Senang saja nak hafal. Okey, untuk lebih faham, kamu rujuk raja. Okey, rujuk raja. Okey, ada satu graf garis lurus kat sini. Dan graf garis lurus ni memotong paksi y dan paksi x. Okey, itu yang dikatakan pintasan. So, yang memotong paksi y ni dekat sini, okey, dilabel sebagai B. So, inilah yang dikatakan B tu nilai bagi pintasan y. Manakala x, okey, pintasan x pula berada pada A. Sebab itulah nilai A itu merupakan pintasan x untuk persamaan garis lurus yang bentuk pecahan. Okey, pintasan tu maksudnya di mana graf tu bersilang atau memotong paksi x dan paksi y. Itu yang dikatakan pintasan. Okey. Contoh. Okey. So kita lihat contoh. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk. Okey, dua bentuk. Bentuk yang pertama yang dalam pecahan ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan satu lagi kita kena tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C.
So, persamaan yang sama, ni persamaan A ni, yang dekat contoh A ni, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita kena tukar jadi bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan kita juga kena tukar ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, yang pertama kita tukar dulu yang pertama, nak jadi bentuk pecahan. Iaitu dalam bentuk X, okey, X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, kita nak tukar yang ni dulu. Untuk satu Roman ni, kita nak tukar dalam bentuk yang pecahan ni. Okey, step dia, kamu tulis dulu persamaan garis lurus dalam soalan. Okey, step yang kedua, kita kena jadikan yang belakang ni, selepas tanda sama dengan tu, kita kena jadikan 1. So, dekat sini, selepas tanda sama dengan ialah 12. Betul tak? Kita selesai daripada belakang dulu, senang. Kita bahagikan 12 tu nak jadi 1, kita bahagi dengan 12 lah. Betul tak? Kita ambil yang belakang dulu, selepas tanda sama dengan. So, apabila selepas tanda sama dengan dibahagi dengan 12, sebelum tanda sama dengan pun kena bahagi dengan 12. Semua term atau sebutan di dalam persamaan ini kita kena bahagi dengan 12. Nampak? Semua kita per dengan 12. Okey. Ini step yang kedua. Nampak? So, kita ambil yang belakang dulu ni, yang 12 ni. Sebab kita nak bagi sama dengan 1, so kita kena bagi dengan 12. Ikutlah nombor apa kat belakang tu. Okey? Jangan letak sama dengan kat depan lah. Sama dengan untuk tajuk ni duduk di tengah. Tak perlu ada sama dengan dekat depan. Kalau kamu letak sama dengan kat depan, salah. Okey. So, step seterusnya kita bahagilah. Okey, kita bahagi akan dapat. Yang pertama, 2 dengan 12 ni kita boleh kecilkan dapat 1. 12 pun kita kecilkan. Bahagi dengan 2 ni bahagi dengan 2. 12 bagi 2 dapat 6. 3 kita bahagi dengan 3 dapat 1. 12 bagi dengan 3 dapat 4. Okey, yang hujung ni selepas tanda sama dengan bahagi dengan 12 dapat 1. Okey, bagi dengan 12 dapat 1 kan? So, jawapan akhir ialah 1x tu kita tulis x sahaja. X per 6 tambah 1y kita tulis y sahaja. Y per 4 sama dengan 1 per 1 bersamaan dengan 1. So, nampak tak sekarang? Dah sama dengan persamaan garis lurus kat atas ni. Iaitu nilai x perkali dia 1. Nilai y pun perkali dia 1. Dan selepas tanda sama dengan ialah 1. So, bermakna sekarang nilai A iaitu pintasan x kita ialah 6. Pintasan y kita ialah 4. Faham tak macam mana nak selesai? Soalan contoh yang pertama iaitu dalam bentuk pecahan. So, tip dia kamu kena ambil nombor selepas tanda sama dengan jadikan sebagai 1. Memang kena buat macam tu dulu. Buat daripada belakang. Okey. Okey, selesai untuk satu Roman. 2 Roman kita nak tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, persamaan yang sama. Tapi kita nak tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, dekat sini, okay, kalau kamu lihat kat sini, dekat depan, kalau ikutkan persamaan yang kita nak tukar ni, Y saja duduk kat depan, betul tak? Selepas tanda sama dengan MX tambah C. Bermakna, kita kena olah persamaan garis lurus ini, tinggalkan Y, sebutan yang ada Y di depan. Tinggalkan sebutan yang ada Y di depan. Dia sahaja. Sebab mana kita kena tinggalkan 3 duduk sini. 3Y. So, sama dengan. So, kita nak kena bawa 2X ni P selepas tanda sama dengan. So, sama seperti soalan tajuk persamaan linear. Apabila kita pindahkan sebutan sama ada pada kiri. Senang kamu ingat kiri kanan. Maksudnya yang di depan tanda sama dengan tu kiri. Selepas tanda sama dengan tu kanan. So, kalau kita pindah sebutan daripada kiri pergi kanan, dia akan jadi lawan. Lawan tanda, lawan operasi. Sebab mana ini 2X ni tak ada tanda apa di depan ni, bermakna positif. Pergi ke sana dia akan jadi negatif 2X. Nampak? Kenapa kita letak dulu negatif 2X? Sebab ni nak bagi sama dengan persamaan ni. Nampak tak ni X? MX. Sebab mana M tu negatif 2 lah. Okey. 12 ni C lah.
12 ni ialah kecerunan. Sebenarnya 12 ni ialah pintasan Y. Kalau kamu tengok balik nota tingkatan 2, kamu akan tahu. M tu apa, C tu apa. M tu apa, cari balik ni. Dalam buku tingkatan 2, M tu apa, C tu apa. Cari nota. Dalam buku tingkatan 2, M tu apa, C tu apa. Nah, mesti jumpa. Okey, sebab kita nak guna ni dalam tajuk tingkatan 3. Okey, so patah balik. So kita dah tinggal 3Y. So kita pindah 2X daripada kiri pergi kanan, dia akan jadi negatif sebab asalnya dia positif. Pindah dia akan jadi negatif. 12 kita sambung di belakang lah. 12 tak pindah pergi mana, dia duduk tempat dia. So positif lah. Nampak? So sekarang dah sama kan dengan ni. Y duduk depan. Sama dengan MX ni bermakna negatif 2X tambah 12. Okey, tapi tak selesai lagi. Kenapa saya kata tak selesai? Persamaan yang kita nak tukar ni, Y ni perkali dia 1. Nampak tak? Dia tak ada apa-apa nombor bermakna perkali dia 1. So, samalah dekat sini. Kita kena jadikan Y tu perkali dia 1. Jadi, sama macam step tadi. Kita bahagi dengan apa? 3. Bila belah kiri bahagi 3, belah kanan pun kena bahagi 3. Kesemua kena bahagi dengan 3. Okey, so jawapan dia akan jadi 3. Kita bahagi dengan 3 dapat 1. Bawah pun 1. Negatif 2 bahagi dengan 3. Kekalkan lah. Tak perlu nak bahagi jadi perpuluhan. Tak perlu. 12 bahagi dengan 3. So akan dapat 4. Bawah dapat 1. So jawapan akhir kamu akan jadi 1Y per 1 ni akan jadi Y sahaja. Sama dengan negatif 2/3 ni turun balik. Tak ada apa-apa perubahan. X letak di tepi. Atau letak di antara 2 dengan 3. Maksudnya dia duduk selari dengan tanda per. Itu cara tulis. Boleh juga kamu nak tulis dia duduk di sebelah negatif 2. Okey, dia duduk di sebelah negatif 2. Tapi nak selamat, kamu letak di tengah-tengah. Tanda negatif ni pun dia kena letak tengah sepatutnya. Dia letak di tengah-tengah. Maksudnya dia sebaris dengan tanda per. X pun duduk sebelah tanda per. Negatif pun duduk sebaris dengan tanda per. Itu sebenarnya lagi selamat. Okey, kalau kamu letak di bawah, memang salah lah. Nah, cara menulis. Dan belakang tambah 4/1, 4. So, inilah jawapan akhir kamu. So, nampak tak dah sama dengan persamaan yang di atas ni, iaitu Y sama dengan MX. Y tu Y. Okey, dah sama. M tu negatif 2/3 lah. X tu paksi X lah. Dan tambah C. C tu ialah 4. So, saya nak kamu rujuk buku tingkatan 2. Apakah M? Apakah C? Saya tak mau bagi tahu. Kamu sendiri kena cari. M tu apa? C tu apa? Harap kamu ada dapat jawapan. Bila kamu dah rujuk nota tingkatan 2, so saya nak kamu tambah kat dalam ni. Selepas contoh ni, kamu tulis M sama dengan apa? C sama dengan apa? Sebab nanti nak guna lagi untuk tajuk bab 9 ni. Okey, untuk contoh yang sama macam tadi, ada satu lagi, iaitu contoh B. Okay, kita nak tukarkan persamaan garis lurus 3X tolak 5Y sama dengan 15. Okay, kepada dua bentuk juga, iaitu dalam bentuk pecahan. Okay, yang pertama ni kita nak tukar dalam bentuk pecahan. X per A. Okay, tambah. Okay, X per A tambah dengan Y per B kan. Okay, persamaan. Y per B. X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Okay, so ingat balik step. So, kita ambil selepas tanda sama dengan, iaitu 15 ni, kita nak jadikan 1 kan. So, 15 per dengan 15. Okay, kita ambil belakang dulu nah, atau belah kanan dahulu. So, yang lainnya, semua kita bahagi dengan 15 lah. Okay, 5Y pun per dengan 15. Begitu juga dengan 3X. Kita per dengan 15. Okey, ini step yang pertama. Semua kita bahagi dengan 15. Okey. Step yang kedua baru kita buat operasi mengecilkan pecahan atau memasukkan pecahan lah. So, samalah step dia.
3 bahagi dengan 3 dapat 1. 15 bahagi 3 dapat 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 15 bahagi 5 dapat 3. Okey, yang seterusnya selepas tanda sama dengan 15 bahagi 15 dapat 1. 15 bahagi 15 dapat 1. So, jawapan akhir kita akan tulis sebagai X per 5. Okey, tolak X per 5. Okey, tolak dengan Y per 3. Sama juga dengan 1. So, ini yang pertama. Dah selesai. Jawapan akhir X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey. Untuk yang kedua, persamaan yang sama juga kita nak tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, step yang sama, kita tinggalkan sebutan yang ada pembuli ubah Y. Okey, yang inilah. Termasuk dengan tanda tolak kat depan tu. Tanda tolak kat depan tu milik 5Y. So, apabila kita tinggalkan saja sebutan yang ada pembuli ubah Y, dia akan jadi kat depan ni negatif 5Y. Okey, sama dengan. Okey, kita tulis dulu yang ada X. Sebab persamaan ni X duduk kat depan ni. Okey. So, bila kita pindah, dia akan jadi apa tadi? Okey, samalah. Dia akan jadi negatif 3X lah. Sebab asal dia adalah positif. Okey, 15. Kekal. So, tambah 15. Okey, ini step yang pertama. Okay, step yang pertama, kita dah susun supaya jadi bentuk Y duduk di depan. Y sahaja duduk di depan. Sebutan yang ada Y. Sebutan yang ada pembuli ubah Y. So, step yang berikutnya, kita nak jadikan Y sebagai 1 lah. So, bila kita nak bagi, nak jadikan sebagai 1, so, kita kena bahagi dengan apa? Bahagi dengan negatif 5 lah. Dah. Semua kena bahagi dengan negatif 5. Okey. Pun bahagi dengan negatif 5. Negatif 3X bahagi dengan negatif 5. 15 bahagi dengan negatif 5. Okey. Ini step yang kedua. Step yang pertama kita susun. Kita susun semula. Tinggal sebutan yang ada Y di depan. Yang ada X pindah pi ke sebelah kanan. Selepas tanda sama dengan. Okey. So, dah kita tulis sebagai semua dibahagi dengan negatif 5. Okey. So, negatif 5 kat bawah ni sebab atas pun ada negatif, kita letak dalam kurungan. Okey. Tak dalam kurungan. Sebab semua apa yang penyebut ada negatif, so kita letak semua dalam kurungan. So, step yang berikutnya kita bahagilah. Okey, bahagi macam biasa. 5. Okey, bahagi dengan 5 dapat 1, dapat 1. Okey, negatif 3 bahagi dengan 5, kekalkanlah. Okey. 15 kita kecil bagikan dengan 5 dapat 3. 5 bagi 5 dapat 1. Okey, cara nak tulis. Cara nak tulis, so negatif bagi negatif tanda sama kan? Tanda yang sama, so positif lah dia jadi Y. Sama dengan ni pun, nampak? Ni tanda negatif, ni negatif, so dia akan jadi positif lah. Positif berapa? Tulis saja 3/5. Tak perlu tukar jadi perpuluhan. Okey, X. Okey, letak di tengah-tengah. Di sebelah tanda per. Okey, dekat sini. Nampak dekat sini? Ini tambah, ini negatif. Okey, tanda beza. So, dia akan jadi apa? So, dia akan jadi tolak 3. Nampak? Tolak 3. Berhati-hati lah. Untuk soalan yang ada negatif-negatif ni, jangan kamu hentam ambil tanda sama je balik. Dia boleh berubah sebab yang kita bahagi tu ada tanda negatif. So, kamu kena baca tanda negatif bagi negatif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Positif bagi negatif, negatif. So, kena lihat tanda. So, inilah jawapan akhir kamu iaitu Y sama dengan 3/5X tolak 3. So, waktu buat latihan nanti perhati betul-betul tanda sama ada nak berubah ataupun tidak berubah. So, bila ada negatif memang akan berubah. Okey. Seterusnya kita lihat pula contoh 4. Okey, tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk. Okey, kita nak tukar bentuk ini pula. AX tambah BY sama dengan C dan bentuk Y sama dengan MX tambah Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, untuk contoh yang pertama,
Okey, contoh yang pertama. Soalan A, persamaan garis lurus yang diberi ialah X per 6. Okey, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. So, kita nak tukar jadi bentuk. Bentuk yang pertama iaitu dalam bentuk AX tambah BY tambah C. Okey, so yang ni kita nak tukar dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okay, so macam mana step dia untuk soalan ni? So kalau kamu lihat sekarang, okay, langkah yang pertama kita kena samakan penyebut dulu. Okay, nampak tak kat sini? Operasi tambah kan? So bila operasi tambah, penyebut tak sama, so kita kena samakan penyebut dahulu. So nak samakan penyebut bermakna kita kena darab dengan, dia akan jadi darab dengan semua darab dengan 3. Okay. Sebab penyebut dia akan jadi 18 lah. Penyebut dia akan jadi 18. Okay, kaedah menyamakan penyebut. So kita darab dengan 6 tu didarabkan dengan 3. Okay, kita darabkan dengan 3. So bermakna darab silang lah kat sini. Kita darab silang. Penyebut akan jadi 18. Yang ni akan jadi 3X tambah akan yang sebelah ni akan jadi 6Y. So 3X tambah 6Y per 18. Okey, per 18 sama dengan 1. Okey. Itu step yang pertama. Step yang kedua. So kita nak buang 18 ni. So dekat sini operasi bahagi. Nampak dekat sini operasi bahagi. So kita nak buang 18 bermakna kita kena lawan operasi. So kita nak bawa 18 ni pi ke sebelah kanan. Ataupun kita nak buang 18 sebab di sini persamaan yang kita nak jadikan ni dia adalah persamaan yang bukan pecahan. Sekarang dekat sini adalah pecahan. Nampak tak 3X tambah 6Y per 18 ni pecahan. So kita nak jadikan sebagai integer bukan pecahan. Bermakna kita kena darab 18 lah, kita nak buang 18. Kita kena darab 18. Yang belah kiri darab 18, belah kanan pun darab 18 lah. Nampak tak kat sini? Okay, so bila kita darab belah kiri 18, belah kanan darab 18. So darab kat sini kita boleh potong. So bila kita potong tinggal 3X tambah 6Y. Sama dengan, so 1 darab 18, 18 lah. Nampak? Okey. So dekat situ dah sama lah macam ni. Betul tak? Dah sama dalam bentuk X. 3X tu bermakna A tu 3. 6Y tu bermakna B tu 6. So C sama dengan 18. Okey. So sebenarnya belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Kenapa saya kata belum selesai? Dia macam tajuk, nak kata ada kaitan dengan tajuk nisbah pun boleh juga. Ada kaitan dengan tajuk pecahan pun boleh juga. So untuk tajuk ni dia ada banyak benda yang terlibat lah. Dia ada perbezaan sedikit. So dekat sini sebenarnya kamu boleh kecilkan. Kita bagi dengan 3. Semua kita bagi dengan 3. Walaupun sebenarnya kita nampak dah bukan pecahan kan. Tapi sebenarnya kita boleh kecilkan, kita kena bahagi dengan 3. So, kamu rujuk buku teks sama saja. Apa yang saya tunjuk dalam ni sama dengan buku teks. Cuma beza dekat sini je. Beza dekat sini ni. Saya buat darab kiri, darab kanan. Okey, yang lain semua sama. So, bila kamu bahagi dengan 3. Okey. Okey, 1, 1. Ni bahagi dengan 3 dapat 2. So, 18 bagi 3 dapat 6. Okey, 3 bagi 3 dapat 1. So, jawapan akhir kamu akan jadi X tambah 2Y sama dengan 6.
Okey, itu cara kamu nak selesai soalan ni. So, tolong perhati betul-betul step ni. Tak faham, kamu rujuk buku teks. Kamu rujuk video. Okey, sebab dia ada perbezaan sedikit dengan apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, sebelum ni kita faham pecahan saja kecil kan? Tapi bila sampai ke tahap ni, dah dalam bentuk AX tambah BY tambah C, kamu kena lihat nilai perkali. Nilai perkali huruf tu, sekiranya boleh kecilkan lagi, kamu kena kecilkan. Walaupun sebenarnya kita nampak bukan dalam bentuk pecahan. So, tolong take note sikit untuk persamaan yang melibatkan pecahan. Okey. Seterusnya, kita nak tukar yang persamaan yang sama, iaitu X per 6 tambah X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kita nak tukar ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX. Betul? Y sama dengan MX tambah C nah. Okey. So, step yang pertama, kita tinggalkan sebutan pecahan yang ada Y. Pecahan yang ada sebutan yang ada pemboleh ubah Y iaitu Y per 3. Sama juga dengan okey, X per 6 pindah akan jadi negatif X per 6. Okey, akan jadi negatif X per 6 tambah 1. Okey, ini step yang pertama. Kita pindah dulu. Y saja kita tinggal di depan. Okey, bila pindah, tolong ingat tanda berubah. Okey, seterusnya kita nak jadikan Y ni, Y per 3 ni sebagai Y sahaja. So, sama seperti step tadilah. Nampak ini? Per 3, betul tak? Per 3 bermakna kita kena darab dengan 3 lah. Nak buang 3. Bila belah kiri ni darab 3, semua yang belah kanan pun darab dengan 3. Okey, darab dengan 3. Atau kamu nak letak dalam kurungan pun boleh. Tak dalam kurungan saja pun boleh. Tak perlu letak tanda darab. Okey. So, apabila belah kiri ni darab dengan 3, so potong. Tinggal Y lah. Betul tak? So, ini kita potong bagi dengan 3 dapat 2. Ni dapat 1. So, 1 darab 3 dapat 3 lah. So, jawapan akhir kamu akan dapat di depan ni ialah Y sama juga dengan X akan jadi 1 kan, dah kita potong kan. So, negatif X lah. Negatif 1X kita tak tulis 1. So, dia akan jadi negatif. Oh, dalam ni dia tulis juga. Okey, supaya nanti senang kamu tak keliru. Tapi kalau tak tulis pun tak ada masalah. Kalau kamu tak tulis 1 pun tak ada masalah. Kamu tulis sebagai negatif X per 2. Ataupun kamu nak tulis macam ni pun tak ada masalah. Negatif 1X per 2. Ataupun kamu asingkan negatif. Okey. Negatif duduk di tengah-tengah macam ni cara nak tulis. Okey, negatif 1 per 2. X pun duduk tengah-tengah. Boleh tulis macam ni. Okey, kalau kamu nak tulis 1 lah. Kalau kamu nak tulis negatif 1 per 2, cara dia tulis macam ni. Okey. Dan yang belakang 1 darab 3 tambah 3. So, inilah jawapan akhir kamu. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 3. Atau Y sama dengan negatif X per 2 tambah 3. Tapi kalau dalam buku teks, dia tulis negatif 1 per 2X. So, kamu ikut seperti dalam buku teks lah. Okey. Negatif 1. Saya tulis kat bawah ni. Y sama juga dengan negatif 1 per sebaris dengan tanda negatif 2X letak tepi. Tambah 3. Okey, dapat tak? Okey. Okey, ada satu lagi contoh. Okey, kita lihat pula contoh B. Okay, kita nak tukarkan negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Menjadi persamaan. Okey, menjadi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Okey, yang pertama kita nak tukar dalam bentuk persamaan AX tambah BY sama dengan C. Okey, langkah pertama kita buat, kita samakan penyebut, betul tak? So, kita samakan penyebut bermakna ini darab, kita buat darab silang lah. Yang ni darab dengan ini.
Negatif X darab dengan 4. 2 darab dengan Y. So, penyebut dia akan jadi 8. 2 kali 4, 8. Okay, so negatif X darab 4. Negatif 4. Okay. Y darab 2 tambah. Sorry, ni ada X lah. Okay, Y darab 2 bermakna tambah 2Y. Okay, tambah 2Y. Sama juga dengan. So, belah sana, selepas tanda sama dengan, kita darab dengan 8 juga lah. Okay, darab dengan, yang ni tak perlu lagi. Step ni tak perlu lagi, sama dengan 1. Okay, step yang kedua, kita nak buang 8. Betul tak? Kita nak buang 8 macam tadi. Macam contoh tadi juga. So, belah kiri ni kita darab dengan 8. Sebab tu belah kanan pun kita darab dengan 8. Okay, darab dengan 8. Kamu nak letak simbol darab boleh. Tak nak letak simbol darab, letak dalam kurungan. Okay, dalam buku teks dia letak dalam kurungan. Sama aja mana-mana lah. Okay, so bila kita belah kiri darab dengan 8, so potong lah. So, yang 3 ialah belah kiri negatif 4X tambah 2Y sama dengan 8. Okey. Step yang berikutnya, kita test negatif 4, 2 dengan 8 ni kita boleh kecilkan tak? So, kita boleh kecilkan bahagi dengan apa? Semua kita bahagi dengan 2. Okey. So, jawapan akhir akan dapat. Okey, bahagi dengan 2 dapat negatif 2. 1. 1. 1. 8 bagi 2, 4. Okey, 2 bagi 2, 1. So, jawapan akhir kita akan dapat negatif 2X tambah dengan Y sama dengan 4. Okey, dapat? Senangnya ni. Okey. So, saya ulang balik. Langkah yang pertama, kita buat darab silang. Darab silang. Penyebut darab dengan penyebut. Okey. Seterusnya, kita nak buang 8 sebab penyebut 8. Kita nak bagi, tak ada pecahan. Kita nak buang 8. So, belah kiri darab 8, belah kanan darab 8. Step yang terakhir, kita kecilkan. Sebenarnya, dia ada satu lagi cara. Tapi, saya tunjuk cara yang seperti dalam buku teks lah. So, kamu ikut sajalah cara ni. Nah, so, kamu ikut saja step ni. Okey, so jawapan akhir kamu akan jadi negatif 2X tambah dengan Y sama dengan 4. So, samalah dengan persamaan yang atas ni. Nah. So, A dia ialah negatif 2. Y dia 1 lah. B dia 1 lah. Nah, B 1. C dia 4. Okey. Untuk yang kedua, kita nak tukar ke dalam persamaan yang berbentuk Y sama dengan MX tambah C kan. Okey. So, langkah yang pertama, kita tinggalkan sebutan yang ada pemboleh ubah Y kat depan. Okey, Y per 4 sama dengan. Okey, sebutan yang ada pemboleh ubah X, kita letak di sebelah kanan. So, nampak tak kat sini negatif? So, apabila berpindah, dia akan jadi apa? Positif lah. So, X per 2 tambah dengan 1. Okey, X per 2 tambah dengan 1. Step yang berikutnya, samalah. Kita nak buang 4. Kenapa kita nak buang 4? Sebab ni, kat sini. Y ni penyebut pekali dia 1. So, kita nak kena buang lah 4. So, darab 4. Yang belakang ni pun semua darab dengan 4. Okey, darab dengan 4. Okey, so sini kita dah potong. 2 potong tinggal. Okey, 1. 4 potong tinggal 2. So, jawapan akhir kamu Y sama dengan. Okey. 2 ni untuk atas ni dah. Sebab ruang sempit. So, bermakna atas tinggal apa? 2X lah. 2X per 1. So, tak perlu tulis per 1. Tambah dengan 4. Okey, boleh? So, dah sama dengan persamaan atas ni. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Bermakna nilai M ialah 2. Nilai C ialah 4. Okey. Saya rasa mungkin kali pertama kamu lihat video ni tak faham. Tak nampak. So, ulang berkali-kali tengok video. Dan kamu juga kena rujuk buku teks. Semua yang ada dalam video adalah sama seperti dalam buku teks. Okey. So, dekat sini ada tambah tip dekat sini. Okey, tip ni cara nak menulis sebenarnya. Okey. Sebab dalam matematik ni,
Ada cara menulis yang berbeza tapi membawa nilai yang sama. Macam kamu belajar bahasa Melayu. Perkataan sama erti. So dalam matematik pun sama. Cara tulis beza sedikit tapi nilai dia sama. Contoh, apabila kamu nampak persamaan garis lurus macam ni, negatif 4x tambah 2y sama dengan 8. Juga boleh ditulis sebagai sekiranya negatif 4x ni, kita jadikan dia sebagai positif. Tak ada tanda negatif. So, hak lain semua kena tukar lah. Positif 2y jadi tolak 2y. 8 jadi negatif 8. So, bila satu term, satu sebutan diubah simbol, diubah tandanya, sebutan ini semua kena ubah. Itu yang dikatakan persamaan garis lurus. Baru sama. Satu ubah, yang lain pun kena ubah. Sama macam ni lah. Bila kita bahagi dengan 4, semua kena bahagi dengan 4. Sebab apa kita kena bahagi? Sebab di tengah-tengah ni ada tanda sama dengan. Baru adil. Kalau kamu darab dengan 4, semua darab dengan 4. Bahagi dengan 4, semua bahagi dengan 4. Baru adil. Sebab ini merupakan persamaan. Sampai ke contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir kita nak tukar persamaan garis lurus berikut kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. So, persamaan yang pertama, Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Kita nak tukar ke dalam bentuk AX. Okey, tambah BY sama dengan C. Okey. So, untuk cara yang pertama, untuk persamaan yang pertama kita nak tukar ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Senang saja. Okey. So, kita pindahkan ni. Ni sebutan yang ada pemboleh ubah X. So, kita pindah pergi depan, dia akan jadi 2X lah. Betul tak? Negatif, pindah pergi depan. Pindah pergi ke kiri. Daripada kanan, pindah pergi kiri, dia akan jadi 2X. Okey, tambah Y. Y tak ubah. Okay. Y hanya berubah duduk di belakang X saja. Dia bukan pindah daripada kiri pergi ke kanan. Dia tetap duduk di kiri. So, dia akan jadi tambah Y lah. So, C akan jadi 8. Senang saja yang ni. Betul tak? So, sama dah bentuk dengan persamaan kat atas ni. AX tambah BY sama dengan 8. So, soalan ni kita hanya pindah negatif 2X daripada kanan pergi ke kiri. So, bila pergi kiri, dia akan jadi positif. Okey, senang. Satu step sahaja. Okey. Yang kedua, kita nak tukar dalam bentuk pecahan, iaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. So, step dia sama macam tadi lah. Kita nak jadikan selepas. Okey, kita ambil persamaan yang kita guna persamaan yang ini. Yang kita dah bina kat sini. Sebab X duduk di depan. So, kita guna persamaan yang baru. 2X tambah Y sama dengan 8. Okey, nampak tak? X ni dah duduk kat depan. Ni X. Okey. So, X ni duduk kat depan. Okey. So, step yang berikutnya. Samalah bila yang melibatkan pecahan. Persamaan yang melibatkan pecahan, kita tengok di belakang ni. 8 ni kita nak jadikan 1 bahagi dengan 8. So, semua kita bahagi dengan 8. Per dengan 8. Okey. So, step yang berikutnya. Kita kecilkanlah. 2. Bagi 2 dapat 1. 8 bagi 2 dapat 4. So, Y per 8 kekalkan. 8 bagi dengan 8. 1. 8 bagi 8. 1. So, jawapan last kita akan tulis sebagai 1X. Kita tulis X per 4. Okey, boleh tulis X per 4. Boleh juga tulis 1 per 4X. Mana-mana lah. Okey, ikut kamu nak tulis yang macam mana. Tambah Y per 8 sama dengan 1. Okey, dapat? So, dah sama lah dengan yang atas ni. X per A. So, A adalah 4. Y per B. B adalah 8. Sama juga dengan 1. Okey, dapat lah? Tak faham? Rujuk balik. Tengok balik video ni. Dan rujuk juga buku teks. Sama aja step dalam buku teks. Okey. Untuk soalan B pula. Persamaan yang diberi ialah Y sama dengan 3X tambah 6. So, kita nak tukar
dalam bentuk yang pertama, kita nak tukar jadi AX tambah BY sama dengan C. Okay, so kita pindahkan je lah. Sebutan yang ada pemboleh buat X, pindah pi ke kiri. So, dia akan jadi negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Okey, dapat. Y tak ubah tanda lah sebab dia tak pindah. Dia tak pindah tempat. Dia bukan pergi ke kanan. Dia masih duduk di kiri. Cuma dia duduk di belakang X. Sebab kita nak bagi sama macam ni. Nampak? Dia mula dengan X. Diikuti dengan Y. Sebab tu kita kena susun X di hadapan. Okey. Yang seterusnya, kita nak tukar dalam bentuk pecahan pula. Iaitu pecahan X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, kita guna yang inilah. Kita guna yang ini. Yang kita baru bentuk tadi. So, negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Okay, step yang seterusnya 6 bahagi dengan 6. Yang lain pun kita bahagikan dengan 6. Okay, per dengan 6. Step berikutnya kita kecilkan. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. 6 bahagi 6, 1. 6 bahagi 6, 1. Jadi, jawapan akhir kita akan tulis. Dekat sini ada negatif nah. Negatif. So, bermakna negatif X per 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Okey, so selesai. Jadi kalau kamu ikut step, tak ada masalah. Kamu buat macam saya tunjuk dalam video. Buat macam mana saya tulis, macam itulah kamu kena tulis. Macam itulah kalau kamu kena salin. Contoh saya ni macam mana yang saya tulis, kamu kena salin macam tu juga. Dan nanti buat latihan, kena ikut step yang macam saya dah tunjuk. Okay, kita dah selesai untuk tajuk hari ini. So, saya nak kamu siapkan latihan buku teks muka surat 233. Okay, uji minda 9.1B. Okay, ada banyak soalan kat situ. Ada soalan 1, ada pecahan 4 soalan. Soalan 2 pun ada 4 soalan. Soalan 3 pun ada 4 soalan. So, kesemua soalan tu kamu rujuk sama seperti yang kita dah buat contoh. Sama seperti apa yang saya tunjuk dalam contoh. So, kamu rujuk betul-betul ikut step yang telah saya ajar. Okay, selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.